Okay. So today kita discuss on driving rehab for person with disabilities. So when talk about driving rehab, okay, semua nampak dalam apa ni, dalam screen tu. Nampak doktor. Okay. So, Nampak ke? Nampak doktor. okay, kalau dapat. So very important for driving rehab. We have to understand when we do assessment, what the sort of clinical evaluation related to driving, and then we need to understand different types of road assessment. So this is very important. I think we all play a big role in terms of driving assessment and driving rehab. SNOT, kalau doktor rujuk, memanglah OT yang apa akan di refer when talk about ability apa ni your punya client in terms of driving. So before we start this topic, you all need to understand about the task of driving. The task of driving. So when talk about the task of driving, ini yang penting you kena faham. So this is from Meaken's model. Meaken's model from Van Zamaron. So when talk about driving task, so when Zamaron have come out with the model that we need to follow. This is a good model. When talk about driving, so when people drive, sekejap je mouse ni tak berjalan pula. Sekejap Okay, when talk about driving, this is the model. So we're talking about strategic, tactical, and operational. So because kalau kita nak relate dengan condition yang kita nak assess ataupun kita nak train, we need to understand dia punya apa dia panggil, dia punya task tu in driving. So this model actually really related dengan one is strategic, then tactical, and then operational. Operational. So, Sir, ada orang nak masuk. Sir, ada orang nak masuk. okay, kejap saya kena admit dia sekejap ya. Remote pun sekejap ya. Saya punya mouse ni buat problem sekejap ya. Mana nak admit ni? Ya, ya, ya. Nanti kita keluar dulu, saya keluar dulu. Okay, kena keluar dulu, baru boleh buat. Okay. Okay, semua dah admit, dah ada 30 peserta kat sini.
Okey. Ini pendatang-pendatang yang lambat ni. Saya kena keluar dulu daripada skrin, barulah saya boleh admitkan. Sekejap ya. Okey. Semua dah admit, dah 31 peserta. So, very important that we need to understand punya task when people in driving. Task dia according to Mikan model that we can follow is talking about strategy. Then tactical and operational. So when talk about strategic, this is the process when you drive car. Before you go to one destination, actually you kena plan. For example, kalau Aiman nak pergi ke Afiq Aiman nak pergi ke Puncak Alam, you duduk dekat Shah Alam. So you kena plan. Pukul berapa nak tolak, route mana nak pergi, jalan mana you nak masuk, tol mana yang you nak masuk dan sebagainya. So they call it strategic. So case yang ada issue of dementia, brain injury, dia ada masalah orientation, they are unable to plan. So people yang ada issue of strategic in terms of driving, dia ada issue. So this is very important. So kat sini you dapat detect kalau dia ada problem of planning untuk membawa memandu kereta, before they start driving, dia mesti plan. Kalau siapa yang ada masalah issue of planning, then there will be a problem. The second one is tactical. Tactical is you drive on the road itself. Kalau you drive on the road ni, very important that you drive, you mesti ikut lane yang betul. Speed, you are able to adjust speed. Then if you go to roundabout, for example, you mesti tengok kanan, tengok kiri, depan. So this is a tactical while you driving. So case yang ada brain injury, and then probably dia ada stroke, dia ada issue of process dia punya thinking very slow. Then there is issue of tactical. Then another one, operational. Operational is that you want to operate the steering, the brake, you punya acceleration, throttle. This is more on operational. So people yang contoh patient yang ada masalah spinal cord injury, they are unable to use dia punya leg, dia kaki dia untuk acceleration and brake. So they have problem. So case-case yang ada masalah operational, biasanya kita boleh buat modification. Sorry ya guys, ada orang nak masuk, so I kena keluar dulu daripada sharing screen untuk admit ni. Siapa ni? Kauselin nak masuk, saya kena admit dia dulu. Okey, Kauselin dah masuk. Ada 32 orang, very good. I think kalau buat ABJ ni, online macam ini lagi ramai yang boleh attend. I think kita kena suggest pada INET lah, next time tak payah datang ke Puncak Alam pun tak apa. So this model is very important for OT to understand your client. For example, you terima pesakit, so kalau dia ada masalah strategi, you already understand that dia problem of planning, orientation. Dia ada masalah buat judgement untuk plan, untuk dia drive at the beginning. And then tactical ketika dia drive kereta. So ketika drive kereta, kalau dia ada problem untuk adjust speed, untuk tukar lanes,
then there will be issue. For example, like people yang ada masalah mabuk kan, mabuk kan, apa sebenarnya dia ada isu kat situ? Dia ada masalah, probably dia ada masalah tactical, kan? Dia dah lupa lane mana dia nak masuk, pathway mana dia nak masuk, kan? So this model is very important for us to understand our client. So when talk about clinical evaluation, this is the first step. The first step for OT to identify patient punya strength and limitation. So it must based on the issue specific to your client. For example, your client ada head injury. So apa isu yang you rasa dia akan dari segi task of driving dia akan bermasalah? Hello? Anyone? Kalau dia ada head injury. Judgment. Cognitive impairment, Boleh ada cognitive, probably dia ada masalah tactical. attention, concentration, Tactical, Visual. probably ada masalah orientation. Kan? Dia, untuk plan dia punya path, mana jalan dia nak ikut, dia akan jadi ada masalah. So, kalau you jumpa klien you, based on this Mikan model, you able to identify client limitation and dia punya strength. So kalau you dapat case spinal cord injury, so apa isu kat sini? Kalau spinal cord injury, dia tak ada isu cognitive, betul tak? Dia tak ada isu of tactical and also planning, kan? Dia ada isu operational saja. Operational dia kena biasakan modification yang you dah cadang kat dia. So kalau case yang spinal cord injury tak perlu buat off-road assessment or driving simulator. Sebab dia tak ada issue of tactical and in term of tactical dia tak ada. Dia cuma operational saja. So kalau case spinal cord injury tak payahlah you test off-road, you test using driving simulator ke, tak payah. So yang penting you kena tahu limitation dia, apa modification yang sesuai untuk dia, and then biasakan dia dengan alat yang you modify. So when this is a best practice untuk deliver driving rehabilitation in clinical evaluation. So first you gonna interview and understand dia punya medical history and to do physical assessment. Very important, physical assessment. We need to assess dia punya physical Sir, ada soalan lagi yang cuba masuk, sir. Okay. Okay, sekejap ya. So saya kena keluar dulu. You all tak boleh masukkan dia orang ke? Okay. Sekejap Tak boleh, sir. Ya, itulah masalahnya kalau apa ni, sekejap ya. Kalau kita guna online ni, kalau ada yang lambat masuk, jadi mesti ni saya terpaksa masukkan dia orang. Okay. Idham and also Sharifah. 32 orang. Okay. So this is the best practice for delivery of driver rehab. First kita kena interview, kita kena physical assessment and visual assessment. Visual assessment very important. Almost when we drive, 90% kita guna visual. Kalau patient ada masalah visual, dia memang tak boleh memandu. Ada dulu saya dekat Bangi, ada seorang yang buta kan, buta.
Dia telefon saya. Boleh tak saya memandu juga? Boleh tak buat assessment untuk saya? Saya kata boleh. Boleh memandu, tapi memandu dalam mimpi saja. Tak boleh. Visual is very important. 90% untuk task driving ni involve visual. Then kita kena buat quality assessment juga untuk assess dia punya quality process, especially tactical. Kalau dia ada isu tu, probably kita punya crash probability is very high. So when you interview, you kena tahu stages dia punya impairment tu. Kadang-kadang impairment tu temporary saja, sementara. Dia boleh progress lagi. Kadang-kadang impairment dia tu permanent. For example, like type A C81, Asia classification. Maksudnya dia sudah permanent. Dia totally completely dia punya nerve injury tu complete. So we understand kalau C81 dia ada only issue of probably ada masalah balance. Tapi tangan dia boleh grab dan sebagainya. Dia boleh buat circumduction dan sebagainya. And then you need to interview whether they are in driving cessation. Cessation maksudnya apa? Maksudnya dia tak boleh memandu. Kes-kes macam dementia dan sebagainya, ataupun dia ada severe weakness, dia ada masalah driving cessation, doktor dah suggest you kena faham. So people yang ada driving cessation approach dia berbeza. Approach dia berbeza sebab driving is very important for patient, for our client. The process untuk stop driving ni very difficult. Sebab dia dah get used. And then in term of driving, because driving ini involve mobility. Dia nak pergi satu tempat ke satu tempat, and it's very important for them. Dia kadang-kadang tak boleh terima kalau dia ada masalah driving cessation. So kita kena educate dia punya spouse. Kita kena carikan dia channel macam mana nak dapatkan taksi guna apps ke. Sekarang ni apa apps yang biasa kita gunakan untuk dapat kereta sekarang ni? Web. GrabCar. My car. GrabCar is very jadi very good. Kalau actually kita kena latih dia guna GrabCar. And then current status client driver's license. Kadang-kadang kalau you terima patient tu memang tak memandu langsung, tak pernah ada driving license. So approach dia berbeza. Kalau dia tak ada driving license, kalau dia nak ambil license kan, kadang-kadang dia pergi kursus dulu. Kursus memandu kan. Kursus memandu, anyone can go to kursus memandu, even cerebral palsy, attitude, case, boleh memandu, boleh pergi kursus memandu. And then dia cuma ambil test guna komputer, betul tak? Guna komputer, dia lulus. I got one case, datang kepada I, attitude cerebral palsy. Dia jumpa I untuk dia memula dapat dah lesen lesen untuk belajar memandu. Tapi bila sampai ke JPJ refer kepada doktor refer kepada saya. So doktor nak confirmkan driving attitude cerebral palsy attitude ni boleh memandu ke tidak. So approach dia berbezalah. Kalau cerebral palsy dia ada masalah neurological problem, betul tak? Neurological problem. So this patient kita kena test on driving simulator. Driving simulator. Kita nak tengok dia punya reaction time, kita nak tengok dia punya coordination. So I experience one case, jumpa I. So I test dia off-road. So off-road 2-3 kali. Dia dengan gaya attitude dia.
saya nak belajar memandu. Boleh ke saya nak belajar memandu? So I test on the on the road. On the driving simulator. Memang saya dapat dia ada masalah coordination selalu so dia tak puas hati. So I test on the road. On the road ada safety second brake untuk instructor. Saya test memang dia nak langgar dia tembok dan sebagainya. So bila I beritahu dia this is the reality, you tak boleh drive. Baru dia boleh accept. Kalau tidak saya nak memandu juga. Kan? So approach dia berbeza. Sebab dia badly need. You see lah our transport sekarang ni kan bukan senang untuk pergi satu tempat ke tempat yang lain, perlukan kereta, perlukan motor. Dan licensing requirement. Macam JPJ, dia ada requirement untuk disable untuk memandu, untuk memohon lesen. You kena faham tu. And then medical reporting and red flag issue. Red flag issue ni, so ada guideline condition in term of driving. Mana kes yang memang langsung bukan red flag ni maksudnya apa? Red flag ni maksudnya kena beri perhatian, dia ada isu kat situ. Dia ada isu. Saya akan bagi contoh guideline untuk mereka yang memandu. Condition mana? Every condition ni ada dia punya red flag issue. So I dah uploadkan dia punya red flag issue tentang condition. So kalau you ada dapat case yang doktor refer untuk driving assessment, kalau you rasa perlu rujuk pada guideline for condition untuk drive, you rujuk dulu. And at the same time, you have to assess client's driving habits. Typical distance. Kalau dia kadang orang tu dah biasa habit dia akan membawa kereta memandu dekat dengan kereta depan. Very close. This is dia punya habit. Kadang-kadang dia tukar lane tanpa signal. This is the driving habit. You kena faham dia punya driving habit. Sometimes bila I assess on the road, I dapat tengok dia punya driving habit, bukan kerana dia tak aware of this thing, tapi habit dia. Habit dia. So you kena identify. Then kalau on the road, I always remind client, okay, this is the assessment that I'm going to do for you. You perform yang betul. So that I identify this is a habit you have problem. Then I want you to perform in front of me driving yang betul. Kadang-kadang kita tak boleh make a judgment because of dia punya driving habits. Then client most often behind wheel. Doktor. Boleh? Okay, boleh tanya. Silakan. Kalau macam patient tu tak pernah memandu, boleh tak kita nak buat driving assessment? Macam contoh patient tu memang ada masalah congenital daripada kecil, so dia tak pernah memandu dan nak memandu. So boleh tak kita nak sebab kita kena assess on the road juga kan, so tapi dia tak pernah memandu, so macam mana tu? Okay, depend on the condition. For example, like condition yang ada neurological problem. That's why I cakap kalau dia ada cerebral palsy, attitude, bagus kalau doktor refer kat you dulu. So untuk neurological problem, I suggest that you all do off-road assessment first. You buat probably you guna driving simulator. Kalau dia case stroke, you guna stroke driving. Bukan. Kalau you the best yang saya pengalaman yang saya dah buat dengan case-case yang neurological ni, kita buat on driving simulator. Kita tengok dia punya crash percentage dia tu.
Maybe at the beginning dia tak biasa kan, tapi dia can learn to handle steering dan sebagainya. Kita buat off road dulu. This is for your safety and also their safety also. Tapi itulah kadang-kadang klien ni tak puas hati. Tak puas hati. So sometimes kalau you ada on the road yang dalam compound yang safe, you boleh bawa dia orang test on the road. Macam mana dia punya reaction time, dia punya steering, dia punya how they handle steering on the road, tapi dalam environment yang selamat lah, di mana tak ada kereta lain dan sebagainya. Contoh, ataupun you boleh bawa dia tempat yang lapang, yang tak ada kereta dan sebagainya, dalam compound. You tengok dia punya handle steering, macam mana reaction time dia on the brake dan sebagainya. Dan bila you puas hati, barulah you cadangkan pada doktor yang dia ni boleh mandu tapi kena latihan yang banyak. Okay, good question. Siapa ni? Semua dah tidur ke? Okay. Masih bersama. Masih bersama. Kalau apa, you buka je, lepas tu you pergi tempat lain makan ke kan, saya pun tak nampak. Ada soalan? Dengar bunyi Siapa ada soalan? Doktor. Contoh kalau nak buat off-road assessment tu macam mana? Off-road assessment? Contoh. Contoh off-road. Off-road tu, okey. Dalam topik ni, saya akan ceritakanlah lebih lanjut apa tu off-road assessment. Boleh? Okey. Ini dia interview. Masa nak interview tu, you kena tanya, ini benda-benda yang perlu you tanya pada dia orang. Nanti ada off-road assessment tu, apa benda yang kita boleh assess dengan dia. Boleh tak? Farhana? Okay, and then traffic environment. Traffic environment ni, environment dia nak memandu. Apa environment dia nak memandu tu? Kadang-kadang dia memandu dekat trafik yang congested. Kan? Kadang, and then dia memandu trafik yang congested, yang jam, traffic jam, yang perlukan tenaga, yang perlukan dia punya reaction time yang lebih. You kena faham klien ni. And then crash history. Crash history, you kena tanya klien tu, you selalu tak accident. Ada accident, langgar tembok ke langgar. So, kalau you tahu dia selalu ada kemalangan, maksudnya dia ada isu kat situ. Then, client ability to analyze dia punya own strength and weakness. Kadang-kadang klien ni, dia faham. Dia kalau drive 30 minit, dia dah cepat penat. So, kalau patient ni able to analyze dia punya own strength and weakness, is good. And then self-limit. Berapa lama dia boleh mandu. Kalau case yang guna modification, yang guna tangan, dia tak boleh mandu lama. Dia boleh pergi selama 45 minit. Sebab apa? Sebab bila you guna tangan ni, you easily got fatigue. Sebab you guna muscle yang small muscle. Berbanding kalau you guna kaki. Guna kaki ni tak penat. Kan? And then some people, dia ada arthritis ke, dia ada pain dekat dia punya ankle kan. Dia tak boleh memandu. Tekan acceleration tu lama. Kalau dia nak pergi long distance, dia tak boleh lama. Dia boleh limit 45 minit. So macam I ni, I pun kalau drive long distance, ankle I ni sakit.
So sekarang saya cari kereta yang cruise control. Cruise control very good. Kalau siapa yang ada arthritis, ada pain dekat joint, dia punya ankle and knee, cari kereta yang boleh cruise control. Cruise control ni you boleh setkan 110, you pegang steering dia. You pegang steering, contoh you balik Farhana balik Ipoh katakan, kan? Kalau jalan dia okey, you cruise control 110, you jalan, you pegang steering dia. Dia macam naik kapal terbang, tu pun penting. Yang last sekali, cross check. Cross check ni apa? Anyone knows? Nobody knows, kan? Cross check ni, you kena check dengan spouse dia. Katakan suami dia kena stroke, dan dia dah start memandu. Dan you tanya spouse dia ni, ada tak orang selalu horn? Ada tak orang bunyi horn? Orang nyalakan lampu dan sebagainya. Sebab apa? Bila orang selalu horn ni, maksudnya apa? Maksudnya you dah banyak melakukan kesalahan. Maybe you ada isu kat situ. Okay. So anyone want to ask question pun okay. Okay, this is the red flag issue. Dalam dalam apa ni? Sekejap ya. Okay, this one. Apa ni? Contoh diabetic. Diabetic patient yang apa ni? Kalau diabetic yang managed by diet, lifestyle alone, so dia dah ada red flag, must not drive and must notify the DVLA if, for example, relevant disqualifying complication. Dia ada diabetic retinopathy, affect dia punya visual acuity or visual field. So, this patient is a red flag. Dia ada isu sebenarnya. Red flag issues. And then dia ada insulin treatment is required. Kalau ada insulin treatment is required, dia ada diabetic retinopathy. These people is a red position dalam red flag. You kena pastikan dia punya complication tu tadi affect dia punya driving performance. For example, group 2 bus and lorry. So diabetic yang managed by diet lifestyle alone, they must not drive and must notify the DVLA if, for example, dia ada complication diabetic retinopathy juga, insulin. Sama juga yang motor dan kita. Kalau dia ada complication visual, dia actually red flag issues. So, dalam saya punya material ada condition yang spell out apa dia yang red flag issues tentang condition, relate dengan condition. Nanti you ada masa you baca tu. So, physical assessment very important. Sebab apa? Sebab you nak buat decision untuk modification and training strategies untuk patient. Sebab apa? Kalau patient disabled ni, kalau dia nak modify, dia banyak proses dia. Kalau you decide tak betul, then dia kena cost, keluarkan cost. Kalau disabled ni, kalau dia nak memandu, katakan dia dah pergi jumpa doktor, and then the doctor refer kat you cakap okay, dia perlukan modification, bla bla bla, kan? So, dia actually disabled ni dia kena beli kereta. Beli kereta, kemudian dia kena ada plan modification. Plan modification ni kena bawa pergi ke Putrajaya bahagian teknikal
untuk kelulusan dia punya modification ni untuk kereta tu saja. Kemudian selepas dah buat modification pada kereta tu, Puspakom pula akan test dia punya durability, dia punya ergonomic, safety dan sebagainya. Dan barulah dia boleh berlatih menggunakan kereta yang modified tu. So dia bila nak latihan dia kena beli insurans pula. Insurans diri dia dan juga instruktor dia. So proses dia banyak untuk disable ni untuk memandu. Dan kalau you nak beli kereta, contoh kalau you nak beli kereta, lah, you mesti kalau you nak buat loan kan, you nak buat loan. Kalau nak buat loan, bank akan tanya IC dan juga lesen memandu. Macam dia ni, disable ni, mana ada lesen memandu? Betul tak? Tapi dia kena beli kereta. Mana kereta tu akan modified according you punya decision tu. So, very important, you kena really go dia punya physical assessment tu. So, banyak proses dan involve cost. Kalau you salah buat decision, dia incur cost. Cost akan bertambah. Okay. Yes. Okay. So, you kena tengok, you kena tengok dia punya ketinggian. Ni contoh saya bagi satu kes ni. Dia punya tinggi, dia punya size, dia punya pandangan dia, dan sebagainya. Ini penting. Contoh kes congenital deformity ni. Saya dapat satu kes macam ni. So I check physical, the only thing dia punya ankle tu berfungsi. Dia boleh buat plantar flexion, dia punya knee ada pergerakan, cuma kaki dia pendek je. So you punya modification, you kena extendkan acceleration and brake pada dia punya paras ketinggian kaki dia. So cost dia rendah sikit lah daripada you buat hand control. So you pastikan yang contoh macam kes ni, I buat modification, extended saja dia punya acceleration and brake. Dia boleh guna kaki dia. Okay. Range of motion. Range of motion and strength is very important. Sebab apa? Bila you nak turning, kalau you nak buat steering tu kan. Steering you mesti ada strength untuk gerakkan steering tu. Kalau dia tak ada strength, susahlah dia nak putarkan steering. Walaupun ada steering yang elektrik punya steering, apa yang dipanggil ni, steering apa ni, yang tak perlukan strength banyak, pun kena check. And then dia punya range of motion. Range of motion ni dia punya pergerakan kepala dia from side to side. So very important. Kalau dia ada issue of turning left to right, side to side, dia ada problem to buat visual scanning kan, dia tak boleh tengok blind spot. So kalau case yang elderly yang ada masalah neck problem, dia tak boleh turn right and left, probably dia tak boleh memandu. Not improve enhanced mirror system. Kalau ada enhanced mirror system pun dia tak boleh improve. Dia tak boleh tengok blind spot. Dia bahaya. So people yang guna cervical brace give negative impact for blind spot. Actually people yang pakai cervical brace yang ada masalah range of motion, kita cadangkan dia buat sementara, jangan memandu. Sebab dia ada negative impact untuk tengok blind spot. This one range of motion dia punya strength. Upper extremity joint
dia punya strength, you kena tengok dia punya range of motion untuk capai secondary control. Dia punya light, turning signal, windshield wipers and conditioning control. So all these things very important, dia punya range of motion. They can reach or not. And then you kena buat manual muscle test, dia punya strength dia tu. Macam mana? Sebab strength very important untuk coordinate movement, untuk pegang steering. You check dia punya, you kalau mandu cuba you kalau this why, kalau case saya akan buat static assessment. Static assessment maksudnya duduk dalam kereta, nak tengok strength dia. Boleh tak you putar steering dulu? Putar steering. Kalau dia boleh putar steering tu kiri dan kanan. Kemudian dia boleh reach dia punya control, dia punya signal, dia punya wiper, itu semua saya check dulu. Contoh macam ni. You pernah dapat kes macam ni tak? Tiba-tiba datang kat you, patient ni, doktor refer untuk driving assessment. So patient ni actually acquired amputee because of the accident. Because accident, dia ni buat stamping kat kilang. And then bila pressing tu, bila buat molding tu, dia kena press. So tangan dia termasuk dalam pressing tu. So dia crash dia punya limb, dia tengok. So patient ni datang jumpa you, doktor rehab jumpa I, refer kat I. So patient ni, dia cakap dia dah ada lesen. Dia ada lesen. Dia nak lesen kurang upaya. You know what? People yang ada lesen kurang upaya ni, banyak dia punya benefit. You kalau beli kereta tempatan, dia punya excise duty will be excluded. Excise duty ni tax kan, kereta baru 40%. Jadi kalau katakan kereta Myvi bukan national car kan, kata Proton. Myvi ingat national car. Proton contoh, harga dia 30,000, kalau excise duty maksudnya you dah kurang, you boleh dapat lebih kurang 18,000 katakan. So benefit dia banyak. So dia datang jumpa I, Dr. Rehab refer, Dr. Rehab tanya, this case can drive or not? Do this case need prosthesis or not? So this patient come to see you and then come to see me. Dia cakap dengan saya dah cuba dah memandu. Saya boleh memandu. So I cakap, okay, kalau you boleh memandu, kita test on the road. So I test dia. Memang dia cekap memandu. Dia guna dia punya residual limb tu, yang sebelah kiri tu, dia boleh corner kiri, dia boleh. Cuma masalah dia ni, I tengok performance on the road, steering control, dia punya turning, dia punya change lane kan, parking, dia guna tangan dia yang kiri tu. So everything okay, performance dia bagus. You know, Dr. Rehab suggest guna prosthesis. I said prosthesis kalau dia guna, dia membebankan dia. Actually prosthesis ni kan, you pernah tengok prosthesis tak? Prosthesis ni ada dua jenis, yang guna muscle otot. You punya otot deltoid, dia punya bicep, dia guna kat situ. Tapi function dia limited. Kecuali kalau you guna electrode ni, guna nerve tu. Tapi patient ni boleh memandu because kita punya test based on the performance. So tapi isu case ni dia lebih kepada isu macam mana nak start engine. Dia tak ada finger
kan, dan juga handbrake. So I cadangkan modification, start engine, modification macam mana nak pakai seat belt, macam mana dia nak tie dia punya seat belt, dan juga handbrake. And then extended, kalau yang sebelah kanan signal, extended signal yang sebelah kanan goes to sebelah kiri. Sebab dia boleh guna tangan kiri. So I beritahu doktor, this case can perform in driving, but need requirement of modification. For example, 1, 2, 3, 4. So doktor dia accept. Then dia punya crash probability is low. And then dia bawa recommendation ni pergi JPJ. So JPJ follow kita punya recommendation. And then JPJ akan test juga. JPJ akan test pass and fail. Tapi kita ni test whether patient ada crash probability is high or low. Itu yang kita punya role. Okay, ada soalan tentang tu? Okay, kalau tak ada saya teruskan. And then range of motion and strength lower extremities. So very important. Dia punya ankle motion tu kan. And then dia punya ability to enter and exit vehicle. Proper positioning for reach control and gearing. And then people yang ada total hip replacement difficult to get into and out of the vehicle safely. Dia ada risk falling. So macam patient, contoh macam spinal cord injury yang pakai kursi roda. So you first thing, you kena assess, boleh tak dia transfer wheelchair ke kereta. And then masukkan wheelchair masuk dalam kereta. Pernah tak you nampak wheelchair masuk dalam kereta? Dia buat sendiri saja. So dia punya wheelchair mesti lightweight and push button punya wheel. Dia kena ada modification kat situ. Detachable armrest, semua dia boleh kena buat sendiri. Barulah you boleh recommend dia boleh drive. This is the starting untuk dia. So dia punya ankle pun you kena tengok. Kadang ada short dia ada residual limb saja. Tapi boleh tak residual limb tu untuk press dia punya accelerator. Contoh macam ini. So case macam ini, ankle dia berfungsi. Dia ada range of motion of the ankle. And I recommend pada orthotic untuk buat prosthesis untuk dia supaya dia boleh berfungsi untuk buat acceleration and brake. So ni. So adding prosthesis. And then tanpa ankle movement dia boleh press sebab dia ada dia punya knee joint range of motion, dia boleh buat pergerakan. So dia boleh press. This person boleh gunakan prosthesis, tak payah buat modification. And then sensation also. Sensation in terms of proprioception and kinesthetic awareness. Very important because dia nak positionkan dia punya extremity tu. Sebab kalau dia tak ada proprioception and kinesthetic awareness, dia tak dapat buat accurate foot placement. Kalau dia tak dapat buat yang betul accurate foot placement, ada isu kat situ. Sepatutnya tekan minyak, dia tekan brake. Sepatutnya tekan brake, dia tekan minyak. So kalau ada patient you ada masalah proprioception and kinesthetic awareness, dia ada isu of driving. And then sensation also very important. For example, live and peak pressure decrease a fair amount of force. So yang ada issue of right hemiplegic CVA, probably dia ada decreased sensation. You kena check dia punya deep pressure
the light and deep pressure. Kadang-kadang dia tak tahu berapa banyak dia tekan minyak. So diabetic mellitus, dia ada, kalau dia punya diabetic severe, dia ada nerve problem, probably dia ada issue of pressure. So you kena check. That's why kadang-kadang lorry driver kan yang ada masalah diabetik yang serius, sepatutnya dia tak boleh memandu sebab dia tak ada berasa pressure lagi. Pressure, deep pressure and light pressure tu dah kurang. So kadang-kadang dia tekan minyak dia tak sedar. So itu kena check. Okay, coordination also very important. For example, like Parkinson disease and cerebral palsy. So higher upper neuron, you gonna check on road, off road dulu. You gonna driving simulator is good enough. You check dulu. Macam mana coordination. So ni salah satu contoh spinal cord injury. The beginning, you kena test dia transfer teknik. Transfer, dia boleh transfer tak? Daripada kursi roda ke kereta. Kalau dia ada isu transfer, probably dia contohnya C81 and above, dia perlukan sliding board, kan? Transfer board. So, you kena cadangkan dia guna transfer board untuk transfer from wheelchair to seat car. So test dia transfer dulu. Muscle tone also very important. Muscle tone, kalau dia quite high muscle tone dia ada tendency untuk pull dia punya steering. Kalau dia ada mild left hemiparesis, dia ada masalah tone. Kalau tone dia tiba-tiba meningkat, dia ada tendensi untuk pull dia punya steering to the left. Dia tak boleh tiba-tiba ada increase muscle tone, dia steering dia pull to the left. Then membahayalah. Tiba-tiba dia kereta dia masuk jalan orang lain pula, langgar kita lain. Intermittent spasm. For example, spinal cord injury yang type C, axial clavation type C, dia ada intermittent spasm. Ini boleh effect dia punya trunk stability or arm motion. So kalau dia ada bonggol kat depan, tiba-tiba langgar, dia ada spasm, dia tak stable. So kes-kes macam ini kita kena really check dia punya muscle tone. Cerebral palsy, dia ada involuntary movement. So kalau kes yang cerebral palsy ni dia ada reflex dan dia ada involuntary movement. So kadang-kadang dia punya bila bawa kereta tu, kalau dia ada involuntary movement, dia tend to steer the steering. So you kena check. And then patient who have apraxia, motor planning in TBI, stroke or dementia, dia ada motor planning yang saya cakap tadi dalam model, Mikan model, planning. Planning tu kalau dia ada isu tentang tu, dia susah tak boleh memandu, ataupun nak memandu ni kita tak boleh cadangkan dia untuk teruskan memandu. Ini contoh CP attitude, dia ada spasm. Ini yang kes ni dia ada masalah sebelah kiri saja, tapi sebelah kanan dia okey. So I cadangkan dia guna knob at at the 2 o'clock position, guna tangan sebelah kanan saja. And this fella, patient ni dapat dapat driving gunakan steering knob. Endurance also very important untuk stamina dia. So patient yang ada multiple sclerosis,
and cognitive fatigue, dia ada masalah stamina. So you kena bagi education and awareness kat dia. Berapa lama dia boleh memandu. So session afternoon hours yang apa, kalau dia bawa sebelah petang, tengah hari dan petang, dia ada limit bila nak memandu. Dia tak boleh memandu jauh. So you kena educate dia kalau dia ada masalah endurance. Patient contoh macam kes macam ini, kalau dia nak memandu motor yang modified, dia kena ada balance. Very good. Very important, dia have balance. Trunk balance. Trunk balance. So kalau patient yang tak ada trunk balance, it mean that CAT1 and not CAT1, above CAT1 dia ada masalah trunk balance. So dia tak boleh memandu motor. Kes-kes yang nak bawa motor, kalau dia ada spinal cord injury, dia mesti ada trunk balance. Sebab dia kena balance dia kena lift dia punya wheelchair. So sebelum you endorse dia boleh mandu, dia kena train macam mana nak naikkan kursi dalam tong, motor tong. Macam mana dia nak transfer daripada wheelchair ke motor, daripada motor nak angkat wheelchair dia masuk dalam tong, nak tutup tong. So semua all you kena ajar kat dia. This one, macam mana nak start engine, guna extended extended accelerator, gear, extended gear, semua ni kena train kat diorang. Ini case yang saya guna special ni sebab dia C7, saya ingat C7, dia seorang lecturer. Dia special modification yang kita buat dekat steering untuk dia memandu. Dia dapat lesen. Saya kalau kita buat splinting, kita tak boleh guna splint material, kita guna yang orthotic punya material. Yang kalau jemur panas tu dia tak melted kan, tak cair. So dalam modification ni, kita kadang-kadang kena kerjasama dengan orthotic. Kita kena prescribe dia, okay, you buat macam gini. And then, sebab material yang kita ada untuk splinting tu tak sesuai untuk modification dekat steering. So, kita kena involve orthotic. Okay. Reaction speed. Very important because kalau kita nak brake, ataupun kita ada emergency, in split second kita kena react. Kalau dah patient tu, kalau dia lambat react, so there will be a problem. Macam case brain injury, stroke, multiple sclerosis, elderly. So dalam reaction speed ni I buat dekat driving simulator. Ini you tengok sini example acquired brain injury, this higher upper neuron, akan dia ada masalah brain. Tak payah, kalau brain mesti kena buat driving simulator. And then kita boleh tengok juga dia punya reaction, kita boleh guna MVPT, and trail making test. Trail making test akan tunjukkan balance, very important balance. Yang saya cerita tadi, balance. So you kena test lah trunk balance dia macam mana. Kadang kita boleh compensate sitting system, elbow rest. Elbow rest, sitting system yang dapat balancekan dia punya back pun boleh guna. Ini contoh. So kalau modification untuk motor ada dua jenis. Yang 4 roda dengan 3 roda. 4 roda ni untuk kes spinal bifida ataupun poliomyelitis, yang sebelah dia lemah kaki sebelah. Dia boleh guna axilla crutches dan sebagainya. Tapi yang untuk kes tong ni untuk yang guna wheelchair. Wheelchair yang sebelah sana tu, yang pelajar yang baju purple tu,
Ini contoh betul-betul untuk para pelajar sesuai. Ini untuk roda 4, untuk polymyelitis, spina bifida. Dan visual skills very important. Dia kena you kena check dia punya near and distant acuity, traffic color, depth perception, peripheral vision. Kita guna Titmus vision screener. Ini kognitif ni, ini salah satu off-road yang siapa Farhana tanya tadi. Ni kita boleh gunakan untuk test dia punya kognitif. Motor visual perception test, test of visual perception skill, useful field of view, drive able cognitive assessment tool, hazard perception test. Hazard perception test kalau you tengok kat YouTube ada. Hazard perception test ni, dia able to identify hazard. Dia boleh react. Contoh, kalau kita test dalam screen tu, contoh ada apa ni, ada orang nak lintas. Apa dia punya reaction masa tu? Contoh dia nak tekan brake. I mean dia able to identify hazard. Kalau dia nampak orang buta tua nak cross the road, dia slowkan, dia tekan brake, dia slowkan kereta. This is called hazard perception test. And then stroke driver screening tool, SDSA, stroke driver screening assessment. Ini alat ni dia ada dia punya orientation, dia punya concentration, runabout punya test. Bagus kalau dekat department you beli road driver screening. Dia punya sensitivity is 80%. Sebab dia dah test dengan stroke patient, dementia dan sebagainya. Stroke patient lah, especially stroke patient. So dia ada equation pass and fail. Kalau dia score pass lebih tinggi daripada fail, maksudnya kita boleh predict dia boleh memandu on the road. Contoh driving simulator, macam yang ni spin yang sebelah kiri bawah tu. Ini guna spin, SIM dia panggil SIM. SIM ni dapat detect dia punya error. Error contoh kelajuan, error dia punya lane kan, kedudukan lane dia. Tapi yang atas sebelah kanan ni dia ini guna therapist punya judgement. Actually you boleh ambil video melalui kereta you, katakan you bawa kereta Muaz, katakan bawa kereta keliling kampung dan sebagainya. Letak kamera dekat kereta you. Kemudian you pasang video, you pasang steering. Then you tengok kan dia punya reaction tu, dia punya pergerakan steering tu. Dia dah corner kiri ke, dia tekan brake. So you boleh buat di department you. Cognitive and memory, kita boleh guna trail making test or clock drawing test, CLOX. And also the river behavioral memory test untuk cognition and memory. So this is the off-road assessment. Yang ada kajian, ada upload artikel dalam you punya tu. This is off-road assessment. So dia punya artikel ni dia buat kajian dari segi kriteria. Kriteria untuk off-road assessment yang digunakan oleh OT. Dia buat kajian di Australia. Okay, this is the article. Ini from Caroline Unsworth. Caroline Unsworth ni dia head department dekat La Trobe University Australia. Sekarang ni dia head department dekat Monash University.
So dia buat review of test contributing to OT off-road driving assessment. So the review test yang digunakan OT untuk off-road. So dia dapati method including paper, computer, simulated driving or mix. Ini yang digunakan kebanyakan OT untuk impact drivers. CBDI, GRIMPS, SDSA, UFOV, Dyna Vision Performance Assessment Battery, Hazard Perception Test, California Test, Drive Ever, Drive Performance Test, DORON. DORON ni Driving System Analyzer yang guna. So di UiTM kita ada DORON. And then assessment not developed to screen functionally impaired drivers. Ini yang bukan test ni yang bukan digunakan untuk drivers lah. Macam MMSE. Tapi kita boleh screen dia. Sebab kita boleh screen dia punya cognitive, dia punya visual, dia punya reaction, So dia evaluate kriteria, banyak kriteria yang diambil kira. One of the criteria is prevalence of use. Banyak tak benda ni digunakan oleh OT di Australia. Length and ease time, masa digunakan apa lama ke, senang ke to complete. Method administration adaptable for use in Australia. Base of scoring, ease of scoring. Dia punya nak score senang ke, driver specific, untuk driver, adakah untuk driver specific, reliability evidence available, ada tak evidence reliability, validity, and then another one, the last one, cost of using the instrument. So dia ada kriteria, so dia ada weightage dia. Selepas dia buat review bersama dengan all therapist dekat Australia, so you tengok sini. So ranking, kalau you tengok sini, ranking yang pertama, so in term of so dia dah campurkan course dan sebagainya. So you tengok ranking yang pertama yang nombor 14 tu. 14 apa dia? 14 mini mental state examination. Semua banyak orang guna. Dia punya skor tinggi 49. Yang kedua yang nombor 13. Nombor 13 tu Ray Ostrich Complex Figure Test. Yang ketiga mana? Ketiga nombor 19. 19 Trail Making Test. Yang keempat 15 Motor Free Visual Perception Test. Okey, kita tengok DORON. DORON ni nombor berapa you? DORON simulator nombor 10. So you tengok nombor 10, outcome rank dia nombor 16. So ada 20 equipment DORON jatuh nombor 16. So, in term of the prevalent use, tak ramai yang guna. Masa pun tak skor tak tinggi, adaptable pun rendah, scoring dah pun. So dia jatuh nombor yang ke-16. Sebab dia pun mahal, cost dia mahal. So this is the review of off-road driving assessment. So kalau you nak buat off-road assessment, this is the equipment yang you boleh gunakan. Siapa tanya tadi? Farhana. Farhana tanya off-road, apa dia off-road, apa equipment yang kita boleh guna? This is the equipment kalau you nak beli dan sebagainya nak guna. This is the 20 off-road driving assessment yang you boleh gunakan untuk driving assessment. Ini contoh. Okey, ini salah satu contoh MMSE kan.
Tapi ingat, ini cuma dia bukan untuk drivers tau, driver impairment, tapi dia lebih kepada screening kognitif dia. Yang drivers apa ni functional impact drivers yang semua khas untuk functional impact drivers, ni dia. Yang ni lebih kepada to screen. So you boleh beli, boleh guna. Katakan you ada unit untuk driving off-road, you carilah. Cari off-road yang untuk screen dan juga untuk memang khas untuk functional impact drivers. Ini dia. So, kalau you tak ada budget buat permulaan, contoh macam hazard perception test ni, dalam YouTube ada. You boleh pasang YouTube, you boleh tengok patient ni able to identify hazard or not. Okey, ini cara contoh trail making test, part A. Part A, kita nak screen dia punya cognitive kan. Tolong sambungkan 1, 2, 3, 4. So, macam mana dia punya ambil masa tak nak sambung tu? Kalau kita orang normal, senang kan? Sambung 1, 2, 3. Kalau orang yang ada impairment of cognitive, so you dah boleh screen kat dia. Dia ni ada issue of cognitive. Probably ada issue of driving. In term of tactical and also strategy, dia ada issue. Trail making test part B, ini boleh juga. So kita sambungkan alphabet dengan numbers. So kalau dia ada issue kat sini, dia dah dapat detect dah. Dia punya cognitive ada problem. And then, ni stroke, okay, sorry. Ini stroke driving screening assessment. So alat ni agak murah. Murah lah, tak murah pun berapa harga. Masalahnya kita beli ni kena melalui vendor kan. Kalau kita beli direct, murah je. Kalau nak beli melalui company yang register dengan kementerian, Bumi Putra, mahal lah. Tapi dia lebih pen and pencil punya. This is because of what? Because they have been tested with patient yang ada stroke. So dia ada scoring dia kat sini. So kita boleh check dia punya score dia, compare orang yang pass, borderline, fail. So kalau dia punya timing, katakan point dia atau time dia, orang yang fail, maksudnya dia ada issue of driving in term of direction, compass, road sign recognition, kan? Dan sebagainya. Ini clock drawing. Kadang kita boleh test, kita boleh screen dia. Kalau Adeline ni ada dementia, kita suruh buat jam je. Okey, sekarang ni pukul 7.20. Pakcik lukis 7.20 jam, buat jam pukul 7.20. So kalau dia boleh buat A, maksudnya dia normal. Kalau dia lukis jam, bentuk dia macam B, C, D, E, it means that dia probably ada dementia. And also dia punya MMSE, skor dia 20, 19, 14, 19, probably dia ada cognitive problem. So you are able to screen kan orang kan. Habis dah? Okay, thank you. So ada soalan tentang driving screening ni? Macam assessment tadi, kita boleh dapat ke Doktor? Boleh order. Boleh dapat, boleh order. Apa dia Muaz? Kita ada bekalkan ke? Ada bekalkan tak? Siapa bekalkan? Kita ada bekalkan assessment tak? Saya? Doktor. Oh boleh lah, saya buka company lah, you order. Tak apa, you check dekat website all that. Kan? Ada company yang bekalkan. Ini masalah kita ni kena order melalui company kan. So company dia charge tinggi. Okey, ada soalan tentang clinical evaluation ni, off-road assessment? Kalau you nak reflect dengan case you pun boleh. Anyone?
Tak ada? Semua okey? Semua faham? Doktor, Okey, siapa ni? doktor. Ha. Izzati. Izzati. Ada tak macam untuk yelah kita buat test untuk patient on the road kan. So ada kalau apa-apa berlaku kemalangan terhadap diri kita masa tu, ada akta tak yang melindungi inilah terapis lah dengan patient tu. Okay, Tak. good. Very good question. Okay. Sekejap saya betulkan dulu. Sebab komputer ni dah buka lama. Oh, okay. Sekarang pukul 10.30. Sekejap dulu saya sambungkan charger dulu. Ya. Okey semua. Tadi apa soalan ya? Apa Izzati tanya apa tadi Izzati? Halo Izzati. Berkenaan apa Izzati tadi? Nah. Okay. Ada Oh, tak akta. akta yang melindungi terapi dengan patient bila berlaku apa-apa kemalangan lah masa on the road tu? Okey. Okey dari segi akta pengangkutan jalan, okey. Contoh macam modification kan. Modification apa ni? Macam you katakan kerja Izzati kerja di mana? Di hospital lah. Ya Izzati. Ya, saya kerja kat hospital. Hospital mana Izzati? Hospital Alor Gajah. Alor Gajah. Okey, hospital Alor Gajah contoh katakan you kerja di hospital, so you bagi perkhidmatan untuk driving assessment. So driving assessment, you buat assessment on the road. Salah satu you punya servis assessment on the road. But justification you dapat banyak pesakit, you nak tengok dari segi
macam mana dia punya crash probability patient tu, then you nak tengok modification pada patient tu kan. One of the test, actually gold standard untuk assessment driving ni ialah on the road. On the road is the best. So you buat on the road, and then you bahagian hospital memang dah faham dan dia dah bagi green light, you nak buat assessment on the road, and then you buat modification kereta yang berbagai jenis condition kan, so depend on the condition, then you ada detachable punya modification. Actually kalau mengikut Akta Pengangkutan Jalan, kerajaan kalau dia nak modify kenderaan atas sebab perkhidmatan, itu kena faham. Kalau macam bomba, dia buat modification, dia adalah kerajaan, dia nak buat modification dia punya bomba tu sebab dia nak beri perkhidmatan pada masyarakat, dan dia adalah kerajaan. Actually dia tak perlu minta kelulusan daripada JPJ. Sebab macam ambulans bukan, dia nak buat modification pada dalam kenderaan, actually dia tak perlu minta permohonan kepada JPJ sebab dia memberi perkhidmatan. Dalam kalau Akta yang kena modify dan sebagainya, sekolah memandu yang kena mohon JPJ, sekolah memandu individu disabled yang ada modification yang recommended by doktor, dia perlukan kebenaran daripada JPJ. Kecuali kerajaan yang memberi perkhidmatan. Begitu juga kalau OT dia nak buat perkhidmatan penilaian assessment, tak perlu minta kebenaran daripada JPJ. Itu yang saya belajar sebab saya dah go through segala akta dan juga saya dah pergi kursus dan sebagainya. And then you cakap tadi, ada tak kita cover? Contoh saya tanya awak, kalau ambulans tu, driver ambulans tu dia memberi perkhidmatan, Izzati, tiba-tiba ada kemalangan. Apa yang dia benefit dia dapat? Adakah di cover oleh kita? Kalau ambulans saya rasa dia di cover lah. Of course di cover sebab dia memberi perkhidmatan. Kan? Begitu juga kalau you memberi perkhidmatan membuat penilaian disable sebab hospital dah polisi hospital you dah bersetuju memang you akan buat penilaian. Macam ambulans lah, driver ambulans kalau dia bawa ambulans tiba-tiba accident. Kita kerajaan kalau kita kemalangan semasa menjalankan tugas, dia ada dia punya JPA punya regulation, peraturan, kita akan ditanggung kalau you masuk hospital, akan ditanggung dia punya rawatan, kalau you punya kalau you tak boleh bekerja, dia masuk medical board. Kalau you nak buat kaki pasu, you boleh mohon JPA. Benda yang kebiasaannya lah kalau kita menjalankan tugas kan. Itu jawapan saya lah. Faham tak Izzati? Izzati? Mana Izzati ni? Okey, faham. Faham. Tak maksud saya faham sebab maksud saya macam dari segi perkeliling ke SOP memang dah nyatakan ke apabila OT melakukan driving assessment on the road. So apa-apa berlaku. You kena discuss dengan you punya ketua pengarah hospital. What is your policy of the pengarah hospital? Do they bagi you terangkan tugas-tugas you, this is what you going to do, and then dia bagi kebenaran membuat penilaian pada pesakit dari segi driving assessment. Salah satu perkhidmatan you, and then dia setuju. Of course kalau ada kemalangan dan sebagainya, macam itulah saya kat driver ambulans,
dia akan cover lah mengikut peraturan dan proceeding JPA lah. Faham tak kita? Okey. So, Okey, faham doktor. kadang-kadang kita tak dapat justification you punya servis ni sebenarnya itulah kita punya servis sebagai OT tu tak? And then you kena bagi pemahaman kepada director you, this is what you going to serve your punya client. This is perkhidmatan that you going to do with your client. Contoh kalau you buat visit, home visit tu kan, you nak buat lawatan ke rumah, tiba-tiba ada insiden berlaku semasa lawatan, you masuk rumah orang tu, tiba-tiba rumah patient tu runtuh, katakan. You ada kemalangan kat rumah ni. Then you argue, do I cover by government? Of course lah dia cover by government sebab you bagi servis buat. Dalam polisi jabatan you ataupun hospital you melakukan home visit, ada salah satu perkhidmatan. So you kena jelas kat situ. Kan? Alright. So ada soalan lain? Thank you doktor. Okay. So ada soalan yang lain? Okey. Okey, ada pula air raya semua ni kan. Memang nak satu topik itu sebenarnya kalau saya nak bagi talk memang ambil masa. Ya. Okey. So kita then tentang modification contoh modification you all kena faham kalau modification ini on the road driving regulation. Ini penting on the road regulation letter sebenarnya. Saya akan buka dulu. So OT buat on the road. This is the best practice kalau you tengok driver rehabilitation on the road. On the road. This is the best practice that I share screen. Okay. Okay, sekejap ya. Ini bukan. Okey, kalau kita buat on the road, macam mana approach kita ni on the road? Nanti baca nota, baca nota. So on the road ni kita bukan macam JPJ, kita tengok dia panggil crash probability. Dalam on the road punya tu. Sekejap ya. Okey. Okey, nampak semua? Nampak Nampak semua? Nampak. Okey. Nampak. Okey. So on the road ni kita lebih kepada performance kriteria yang kita tengok on the road. So kita bagi scoring bukan pass and fail sebab pass and fail is JPJ. Kita lebih kepada crash probability. Crash probability based on their performance. So this is the assessment yang kita tengok
dari segi observation, communication, speed adjustment, vehicle positioning, time and space judgment, and vehicle response. Kalau crash probability dia high, kita bagi markah rendah. Kalau crash probability low, kita bagi tinggi. Maksudnya kita bagi tinggi itu performance dia tinggi lah, tapi crash probability dia low. So apa dia observation? Yang kita bila kita test on the road ni, kita sama ada kita duduk di sebelah di sebelah pemandu ataupun kita duduk di belakang. Katakan you tak ada kereta modified khas untuk driving assessment on the road, kita boleh guna kereta instructor. So kita duduk di belakang lah. So kita observe in terms of performance, kita tengok dia. Dari segi observation, whether they able to demonstrate proper mirror use, demonstrate proper blind spot checks, demonstrate proper intersection checks. Kalau dia performance dia okey, bagus, kita bagi tinggi lah. Kalau dia 50-50, kita bagi middle score. Kalau dia performance crash tak bagus, kita bagi rendah. For example, identify potential hazard. Kalau not available, kita tulis NA. NA, not available. And then dia punya communication, apa communication bukan bercakap dengan you, tapi dia dari segi dia able to demonstrate appropriate turn signal use, signal for enough in advance, horn appropriately, demonstrate appropriate headlight use, demonstrate proper emergency flasher use. Kalau not available, kalau kita test tu, kita tak test, kita tak suruh dia buat, kita tulis not available. Kemudian speed adjustment, macam mana dia adjust speed dia dengan environmental condition. Kalau ada bonggol, ada bumper, dia slow down tak? Intersection, nak sampai intersection dia slow down dia punya speed. Kalau nak passing dia slow down the speed. Then dia observe speed limit. Kalau limit tu 40 km sejam, dia ikut tak speed limit tu. Vehicle positioning is very important. Macam mana dia kedudukan kereta tu di jalan raya. Kadang-kadang orang yang ada isu of tactical ni, dia punya kedudukan kereta tak tengah-tengah. So dia ada isu kat situ. For example, maintain adequate lateral space cushion. So kadang-kadang kereta tu kalau ada two row, dia dekat dengan kereta yang sebelah. So you kena tengok. Kemudian time and space judgment, dia nak turning tu adequate, negotiate intersection, lane changes, passing, parking, merging, semua itu you kena tengok. Vehicle response, macam mana dia, kalau brake, macam mana dia demonstrate. Adequate brake control, adequate accelerator control, adequate steering control, semua tu. Kalau tak boleh buat, you tulis itu an A. Dan dia score kan dia. Kalau skor dia 33-40, maksudnya dia punya performance excellent. And dia punya crash probability is low. Kalau crash probability dia high, dia punya performance very poor, then client has an issue. So kalau you nak buat ni, so you kena pastikan you pilih route dia. You kena route dia yang standard. Route dia tu route A, B, C katakan. A ni yang tempat kawasan lapang, tak ada kereta dan sebagainya. This is route A. Mula you kena buat kat route A. Lepas tu route B ni tempat yang trafik dia tak berapa banyak, kereta pun tak lalu lalang tak banyak kan. Route C ni yang challenging sikit, ada roundabout, ada banyak trafik, ada banyak kereta. So you kena ada different route untuk you test.
Root A, root B dan C. And then terapis mesti faham. So kalau you nak buat on the road ni, first you mesti ada license. License memandu. Yang kedua, you mesti ada pengalaman memandu. At least 2 tahun. Yang ketiga, you dah biasa dengan physical disable ni. You ada pengalaman dengan physical disable, disability ni, barulah dia layak untuk buat on-road assessment. Okay. Ni pengalaman saya buat latihan untuk mandu sampai dia dapat lesen JPJ test. JPJ akan bagi pass and fail. You tak boleh recommend pass and fail. Dia cuma recommend dia punya performance dan juga crash probability dia. Ini macam ni dekat Jepun. Jepun dekat dia punya rehab center. Macam Malaysia ni Ceras Rehab Center kan. Di sana ada dipanggil Kobe Rehab Center. Dia ada circuit memandu dalam hospital. Hospital rehab. So kat sini dia boleh test dia punya client on the road. Dia ada crossing, dia ada sign untuk berhenti, dia ada climbing, naik bukit, intersection dan sebagainya. So canggih kat sana. Tempat dia cantik. Kalau ada peluang, pergilah melawat Hugo Rehab Center dekat Kobe. Saya kat sana 5 bulan. 5 bulan. So ada soalan tentang on-road assessment? Okey, semua okey? Doktor, doktor boleh ni tak terangkan macam mana pengalaman doktor macam handle dengan JPJ semua, maksudnya nanti untuk yang pesakit tu untuk dapatkan lesen pas dia untuk memandu semula kan, maksudnya kena buat temu janji ke? Okey. Kalau dia nak ambil lesen, dia kena ambil form A. Form A, kalau orang yang tak ada lesen, kalau disable ni tak ada lesen langsung, dia kena ada ambil form A. So form A ni dia kena declare dia punya disability dan dia kena bawa form tu jumpa dengan pakar. So pakar akan refer kat you untuk buat assessment dan bila you dah recommend apa modification yang sesuai kat dia, dan doktor akan endorse you punya recommendation pada JPJ. So JPJ akan bagi green light pada patient tersebut untuk modify dia punya kereta. Kalau ada recommendation daripada you, so dia kena beli kereta, dia kena buat plan modification, dia kena bawa pergi JPJ bahagian teknik Putrajaya, bahagian teknikal. Selepas lulus barulah you boleh disable tu boleh pasang modification. Kemudian selepas pasang modification dia kena bawa pergi Puspakom. Puspakom akan test dia punya durability, dia punya safety. Bila dah lulus, Puspakom dah lulus, dia akan bawa balik ke JPJ. JPJ akan endorse boleh latih guna kereta ni dengan modification yang dah buat tu, dah dipasang. Kemudian dia kena beli insurans untuk latihan memandu. Insurans untuk dia dan juga instructor tu ajar. Sebab instructor tak akan sediakan modification. Bila dia dah lulus, dia dapat lesen di mana lesen dia tu ada nombor kereta tu khas untuk dia. So dia punya lesen tu khas nombor kereta tu. Kereta tu saja yang dia boleh bawa, yang modified untuk dia. Kalau mereka yang ada lesen, kemudian dia nak dapat lesen kurang upaya, sebab lesen kurang upaya ni banyak benefit kan. So dia kena, kalau yang macam itu, dia kena jumpa doktor. Doktor pakar akan refer kat you dan you akan bagi recommendation
with your recognition dengan doktor pakar punya surat, dia akan pergi jumpa JPJ. So JPJ akan endorsekan, JPJ akan test orang yang dah ada lesen ni, special test untuk dia. Itu proses dia. Okey. Faham tak? Okey, doktor faham. Okay. So, kalau orang ada lesen mandu, banyak benefit. Dia boleh beli kereta nasional, the excise duty exempted 40%. Kemudian dia boleh dapat apa ni, road tax. Road tax dia murah. Dan sebagainya. Banyak benefit dia boleh dapat. So, kalau ada orang kurang payah, boleh mohon. Okay. Okey, doktor. Okay. So, ada soalan lain? In term modification, dalam apa ni, dalam saya punya PowerPoint tu banyak contoh-contoh modification yang boleh dibuat pada apa ni, kurang upaya ni, iaitu depends on dia punya disability. Kalau dia buat hand control, macam dia punya level lah, level for example spinal cord injury ni dia banyak level kan. So kalau dia C81, dia able to grab, dia boleh pegang steering. Kalau yang apa ni C7, dia tak boleh pegang steering, dia kena pakai apa ni 3 pin. Dia kalau macam apa C81, kadang-kadang dia perlu pakai knob dan sebagainya. So dalam PowerPoint saya ada contoh-contoh modification. Okay. Rasa letih pula. So you all okay Tak letih Okay. Allah. Semua tak bercakap, yang banyak bercakap ni saya ni letih saya cakap ni. Ada tu selain. Okay. How about dua topik ini kita buat next week, boleh tak? Rasanya letih lah. Boleh. So kita buat weekdays, Boleh. night time. Boleh tak? InsyaAllah. Boleh, okey doktor. Boleh. Saya bagi free lah. Free class. Free class. At least 2 times kan. And then you boleh tanya lagi soalan apa yang nak tanya. Tapi yang penting you baca dulu. Boleh tak? So dua topik, vocational rehab dengan return to work, untuk vocational rehab dengan employment for autism. Itu topik yang penting. Boleh? Macam mana saya nak InsyaAllah. Macam mana saya nak tengok muka you all ni sekejap Sekejap. Saya kejap Boleh Ustaz. Okey, sekejap. Mana muka you all tak nampak ni. Doktor, kalau dah ada driving simulator, kena buat Unreal Sport juga ke doktor? Apa dia? Kalau apa? Kalau dah buat driving simulator bagus, kena buat Unreal juga ke? Kalau katakan you tak ada driving simulator, the best is on the road. On the road itself. Tapi make sure, that's why kita kena buat screening dulu, kan? Sekejap ya. Okay. Macam mana saya nak nampak muka you all sekejap Tutup slide. Okay. Stop sharing. Ya Allah. Saya. Stop. Okay, nampak. Okay. So, kalau katakan you tak ada driving simulator, the best is on the road assessment. Cuma you kena sediakan borang, you kena sediakan route yang standard, and then you kena dapat kebenaran daripada you punya director lah. And then kalau pengarah hospital tanya, ini
Apa implikasinya? So you kena justify lah. This is our service. Okay. Our service, the gold standard is kita buat on the road. And then you kena link dengan Institut Latihan Memandu. Kan? Institut Latihan Memandu kan dia ada safety kan. So ada instructor, dia ada second brake, instructor brake, dan you duduk di belakang. So you negotiate dengan Institut Latihan Memandu. So you prepare all the form, and then you duduk di belakang and you buat observation klien you. So task tu you dah okay, you sekarang ni buat apa, you test okay, route A macam mana. So you deal dengan Institut Latihan Memandu, 1 jam berapa kos dia. So you negotiate dengan dia. Okay, kalau klien you katakan kita nak buat assessment on the road, you kena bayar sekian ringgit. Kita buat appointment dengan Institut Latihan Memandu, kita guna ke kenderaan ni. Tapi masalahnya kenderaan Institut Memandu ni dia tak ada modification kan. Probably you boleh beli apa detachable modification. Detachable modification ni bila you nak pakai je barulah you pasang. You pasang dah dekat Institut Latihan Memandu punya kereta, you buat negotiate dengan Institut Latihan Memandu. Okey tak? Nah, itu saja yang boleh lah kalau setakat yang saya boleh recommend ke you all. Nak dapat kereta sebiji modification A to Z, memang payah. That's the only way you can do untuk kalau you nak buat practice in driving assessment. Okay, ada soalan lagi? Farhaina ada soalan? Tak ada. Tak ada, Ustaz. Rohaiza? Okey. Tu tutup gambar. Tak ada, Doktor. Nurul Ain. Sebab tak ada experience kan dalam bidang ni. So tak ada soalan lah. Tak ada soalan. Okey. Niam Nasir. Niam Nasir. Nama sedap kan. So you all semua nak balik kampung juga lah kan? Raya ke-16 kan? Balik ke kampung. Balik lagi. Tetap balik kampung ke? Itulah balik. This Sabtu pagi-pagi dah balik lah. Tengok. Doktor orang mana? Doktor kampung mana? Agak-agak orang mana? Terengganu ke? Johor. Johor kat mana, sir? Orang Jawa. Orang Jawa. Tuang. Kat mana sir? Pontianak? Kat Kulai. Oh, Kulai. Saya Sadiq. Farah Nadia, kita beraya rumah, sir. Boleh. Nadia duduk ni. Farah Nadia ni orang Johor. Farah Nadia. Orang Dia mana? nak datang rumah, sir. Boleh. Farah Nadia orang mana? Boleh, sir. Boleh. Orang kota. Orang Kota Tinggi. Balik Johor lah. Sekejap lagi kan? Bila balik? Memang kat kota pun. Apa dia? Memang kat kota. Kota Tinggi. Jawab ni raya masa. Boleh. Ini balik bila? Farah Nadia memang Johor, sir. Okay. Nanti dia datang rumah. Alright. So, kalau next week kita buat dalam hari Rabu, Khamis boleh tak? Kita buat. Boleh. Okay. Khamis Ini siapa tu? Rumah cantik betul lah rumah dia. Tak apa ni. Wishlist lah, sir. Background tu rumah tu. Background lah. Nanti nampak tempat-tempat Allah bincang. Macam istana rumah tu, macam istana. Masya Allah, one day. Okay. So,
apa ni, Apa so, tu pakai lah. tangguhkan kelas kita. So apa ni, so macam subjek lain okey tak, kursus lain Betul atas tu kan lain ada tadi sajalah. Allah sofa okey sir. okey. Okey lah, assignment banyak. Assignment dia banyak. Makin Biasalah. tambah. Biasalah final exam tak ada, kena buat assignment. Saya tak nak assignment lah. Macam sikit macam. Saya maintain yang lama. Penat lah tanda kan. Banyak tanda. Okey, Next class. So next class kalau boleh jangan hari Khamis boleh. boleh. Pukul 9 Hari Rabu kalau boleh. Hari Khamis saya balik kampung. Mereka. Malam takut tak dapat lain. Okey, Rabu Masa ada yang ada bertugas ikut shift baru. Pukul 1 sampai pukul 10 malam. Okey. Tapi OT biasa tak terlibat. Okey Oh. So kita jumpa lagi hari Khamis pukul 9. Ada 2 topik lagi untuk 9.4. Kita sambunglah So stay home, stay safe. Amalkan elakkan 3S tu Okey. Okey. Yes, sir. Good night. Thank you sir. Bye. Doktor. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Thank you, doktor.